Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 akan membentangkan tentang perkembangan kesusasteraan Melayu dan antara isi kandungan yang akan dibincangkan dalam pembentangan ini ialah tokoh sastrawan iaitu Raja Ali Haji dan juga Pertubuhan Gapena iaitu Gabungan Persatuan Penulis Nasional. Pertama merupakan perkembangan kesusasteraan Melayu. Perkembangan kesusasteraan sesuatu bangsa pada masa lampau ialah gambar yang jelas tentang sejarah silam bangsa itu sendiri. Ia juga terbukti dalam sejarah bahawa telah wujud satu bangsa bernama bangsa Melayu yang mementingkan bahasa, adat resam dan kebudayaan bangsanya. Wujud sebuah kerajaan bernama Sriwijaya yang menggunakan bahasa Melayu kuno. Ia juga wujud berbagai-bagai bentuk sastera rakyat, sastera berunsur sejarah, legenda dan kesan peninggalan kerajaan Melayu pada Siam. Antara contoh kesusasteraan ialah Hikayat Raja-Raja Pasai, Sejarah Melayu, Hikayat Aceh dan Hikayat Hang Tuah. Tradisi sastera Melayu bermula dengan wujudnya suku bangsa Melayu. Pada abad ke-17 atau selepas tahun 1600 Masehi barulah timbul kesedaran untuk membukukan hasil-hasil sastera lama. Cerita-cerita disampaikan secara lisan dan berkaitan kehidupan masyarakat Melayu yang sejahtera dan dikelilingi alam semula jadi yang menghijau. Dalam kesusasteraan Melayu pada zaman itu juga menelitkan mesej dan ajaran yang menjadi panduan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, pada zaman peralihan antara Hindu dengan Islam, sastera Melayu mempunyai unsur pencampuran sastera Hindu dan Islam. Sebelum itu, sastera Melayu lebih banyak dipengaruhi oleh sastera Hindu. Apabila kedatangan Islam, ia menyebabkan berlakunya pertembungan yang membawa perkembangan baru kepada sastera Melayu. Seterusnya, lahir pula karya hasil tulisan Abdullah Munshi yang dikatakan telah mengubah kesusasteraan Melayu kerana mempunyai karya sastera moden. Ahli bahasa dan sastera berpendapat bahawa Abdullah merupakan pengarang Melayu yang mula keluar daripada kebiasaan lama yang melanggar dan menghindari tradisi berbentuk penulisan sastera turun-temurun. Pada abad ke-19, banyak hasil sastera tercipta dengan menggunakan batu cetak. Pada hujung abad, wujudnya hasil-hasil sastera terkenal seperti syair Siti Zubaidah, syair Dandan, Setia dan sebagainya. Selain itu, Angkatan Sastrawan 50 yang juga dikenali sebagai Asas 50 memainkan peranan yang penting dalam melahirkan sastera yang bermutu. Di samping menyebarkan masyarakat tentang pentingnya nilai kemerdekaan kepada semua bangsa. Hasil kesedaran rakyat, Tanah Melayu Merdeka dan sastera pada masa itu lebih bertujuan untuk menyatu padukan masyarakat di samping melahirkan banyak hasil karya dan sastrawan yang semakin sedar tentang kedaulatan negara Malaysia. Raja Ali Haji atau nama sebenar beliau ialah Raja Ali bin Raja Ahmad bin Raja Haji bin Daeng Celak. Raja Ali Haji lahir di Pulau Penyengat, iaitu sebuah daerah yang terletak di dalam wilayah Kepulauan Riau, Indonesia yang merupakan pusat Kesultanan Riau Lingga yang terkenal di dalam alam Melayu pada ketika itu. Ibunya bernama Hamidah binti Panglima Perang Selangor, manakala ayahnya Raja Ahmad merupakan tokoh penting dalam kerajaan Riau Lingga, khususnya sebagai perantara dalam beberapa siri rundingan di antara kerajaan Riau Lingga dengan Gubernur Jeneral Hindi Belanda di Betawi. Baiklah, sumbangan Raja Ali Haji terhadap negara kita ialah ada 4 bidang, iaitu bidang intelektual, bidang bahasa, sejarah dan juga agama. Beliau dalam bidang intelektual menghasilkan karya mengenai masalah agama, sastra, politik, sejarah, undang-undang atau hukum. Beliau turut memainkan peranan penting sebagai penasihat hal pentadbiran, pemerintahan dan juga agama. Untuk bidang bahasa,
Beliau orang pertama yang menulis tentang tata bahasa Melayu dalam Bustanul Katibin serta menjadi persuratan Melayu sebagai ilmu yang benar dan membawa kepada keyakinan. Manakala untuk bidang sejarah telah menyumbang kepada penghasilan karya agung seperti Turufat Al-Nafis yang dipandang sebagai sumber yang penting dalam pensejarahan Melayu. Melalui karya-karya beliau, turut berusaha membuat catatan sejarah yang lengkap tentang silsilah raja-raja Melayu dan juga Bugis. Untuk bidang agama pula, sumbangan beliau dapat dilihat melalui usaha beliau menjadi tenaga pengajar. Beliau telah menjadi guru kepada Yam Tuan Muda Riau selain daripada mengajar agama Islam kepada pembesar dan rakyat jelata. Antara karya beliau yang melibatkan keagamaan seperti Gurindam 12 dan juga Syair Buluh Pegawai. Baiklah, contoh karya beliau ialah yang pertama, Bustan Al-Katibin. Yang kedua, Kitab Pengetahuan Bahasa iaitu Kamus Loghat Melayu Johor, Pahang, Riau, Lingga, Tufat Al-Nafis dan Silsilah Melayu dan juga Bugis. Yang ketiga ialah Hikayat Abdul Muluk, Gurindam 12 Syair Sultan Abdul Muluk, Syair Hukum Nikah atau Syair Suluh Pegawai, Syair Siti Sianah, Syair Sinar Gemala Mastika Alam, Tufat Al-Nafis, Silsilah Melayu Bugis sekalian raja-rajanya. Baiklah, seterusnya ialah anugerah beliau menjadi Pahlawan Nasional Indonesia pada tahun 2004. Pada 10 November 2004, Raja Ali Haji secara rasmi dianugerahkan gelaran Pahlawan Nasional oleh Kerajaan Indonesia. Pengiktirafan ini diberikan sebagai penghormatan atas sumbangan beliau dalam pembangunan dan penyebaran bahasa Melayu yang kemudian menjadi asas kepada bahasa Indonesia. Karya beliau yang paling terkenal iaitu Gurindam 12 serta Kamus Kitab Pengetahuan Bahasa yang merupakan salah satu kamus awal bahasa Melayu, memainkan peranan penting dalam mengukuhkan bahasa Melayu sebagai lingua franca di Nusantara. Seterusnya saya akan bercerita sedikit tentang Gabungan Persatuan Penulis Nasional iaitu GAPENA. Gabungan Persatuan Penulis Nasional GAPENA ini ditubuhkan pada 23 Oktober 1970. GAPENA merupakan sebuah gabungan persatuan penulis dan budayawan di Malaysia yang berteraskan bahasa Melayu. GAPENA beribu pejabat di Rumah GAPENA, JKR 899 Jalan Belfit, Bukit Petaling 50560 Kuala Lumpur, Malaysia. Ini merupakan alamat bagi GAPENA. Tujuan ataupun matlamat GAPENA ini yang pertama iaitu mempertahankan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga bahasa rasmi negara. Matlamat yang kedua iaitu menyatupadukan semua rakyat negara menerusi bahasa kebangsaan. Yang ketiga iaitu berusaha untuk memajukan bahasa kesusasteraan dan kebudayaan kebangsaan. Matlamat yang keempat menyatupadukan persatuan-persatuan penulis Malaysia dalam memartabatkan bahasa Melayu. Yang kelima, memperjuangkan hak dan kepentingan penulis. Dan yang terakhir, mengusahakan peluang untuk penulis memajukan bakat mereka. Okey, seterusnya kita pergi kepada keahlian gabungan. Anggota gabungan terdiri daripada penulis berdaftar dan menjalankan kegiatan dalam bahasa Melayu. Permintaan untuk menjadi anggota gabungan hendaklah dibuat melalui Setiausaha 1. Gabungan dengan mengisi borang yang disediakan. Permohonan menjadi ahli mestilah diputuskan oleh Mesyuarat Agung Persatuan yang berkenaan. Dan penerimaan menjadi anggota gabungan adalah ditentukan oleh Jawatan Kuasa Kerja. Bahagian yang kedua iaitu sejarah GAPENA. Saya akan ulas sedikit mengenai latar belakang GAPENA. Iaitu pada September 1969, penulis-penulis yang pernah menyertai Asas 50 di Singapura telah menubuhkan Persatuan Penulis Nasional iaitu PENA. PENA ini telah mengundang badan-badan penulis ke suatu pertemuan di Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan terdapat 13 buah persatuan telah menghantar wakil dan baki 4 lagi badan menyatakan sokongan. Sejurus dengan pertemuan itu, satu jawatan kuasa dibentuk untuk merealisasikan hasrat untuk menubuhkan Gabungan Persatuan Penulis.
Ahli jawatan kuasa tersebut diberi amanah untuk menggubal perlembagaan persatuan yang dicadangkan itu. Dan pada 23 Oktober 1970, PENA telah mengundang Persatuan-Persatuan Penulis ke pertemuan untuk menubuhkan Gabungan Persatuan Penulis Malaysia iaitu GAPENA. Tertubuhlah GAPENA di Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, hasil daripada perkembangan persatuan-persatuan penulis di peringkat negeri. Kini perjalanan hayat GAPENA telah menempuh waktu lebih 4 dekad. Melihat kepada kepimpinan GAPENA iaitu Yang Berbahagia Tan Sri Profesor Emeritus Datuk Pendeta Dr. Haji Ismail Hussein sebagai pemimpin GAPENA pada tahun 1970 hingga 2012 dan yang seterusnya Yang Berbahagia Tan Sri Dr. Abdul Latif bin Abu Bakar iaitu pada tahun 2012 hingga tahun 2016 dan seterusnya Yang Berbahagia Datuk Haji Zainal Abidin Datuk Wira Borhan sebagai pemimpin GAPENA pada tahun 2016 hingga kini. Seterusnya ialah Badan Gabungan GAPENA. Di dalam GAPENA terdapat banyak lagi persatuan-persatuan, iaitu antaranya ialah Persatuan Penulis Nasional Malaysia, PENA, Persatuan Penulis Kelantan PPK, Persatuan Penulis Johor PPJ, Persatuan Penulis Selangor PPS dan Persatuan Penulis Kuala Lumpur yang dikenali juga sebagai KALAM. Bukan itu sahaja, terdapat juga Persatuan Penulis Terengganu PPAT, Persatuan Penulis Negeri Sembilan PEN, Persatuan Penulis Kedah PESTA, Persatuan Penulis Perak PPP dan Persatuan Penulis Wilayah Persekutuan Labuan Perwila. Tambahan daripada itu, GAPENA juga turut menerbitkan beberapa produk seperti majalah yang bertajuk Warta GAPENA, buku iaitu Kesarang Cendrawasih, antologi puisi pertemuan penyair Nusantara ke-12 dan banyak lagi. Selain itu juga terdapat juga buku kanak-kanak seperti Puteri Wak-Wak, Naga Tasik Cini, Jarum Emas dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, kesusasteraan Melayu di Malaysia berkembang dengan sangat pesat sebagai cerminan identiti sebuah budaya dan sejarah bangsa. Kesusasteraan Melayu berkembang sejak daripada zaman Kesultanan sehingga ke hari ini, iaitu ke era moden. Sastera juga berfungsi untuk merekamkan nilai-nilai moral, adat, dan juga pemikiran masyarakat. Sejak sastera tradisional seperti hikayat, syair, dan pantun yang kemudiannya berkembang menjadi bentuk moden iaitu sastera moden seperti novel, cerpen, dan puisi yang bertujuan untuk memperkayakan lagi warisan budaya Melayu. Dalam era pasca kemerdekaan, sastera Melayu juga menjadi wadah ekspresi nasionalisme, kritik sosial dan juga isu-isu kemanusiaan dan menjadikannya komponen yang paling penting dalam pembangunan budaya dan juga pemikiran rakyat Malaysia.